Determinant of matrices. Determinant Jadi kalau kita tengok balik masa kita belajar di sekolah, kalau nak cari inverse, katakan kita ada matrix A, ni nampak ya, A adalah A, B, C, D. Nanti kalau kita belajar ni, nak cari inverse, mesti kita guna formula yang ni. Ini masa di sekolah ni. AD minus BC and then multiply by D dan E ni tukar tempat, kemudian B dan C itu ada negatif. Ini masih di sekolah. Okay. Ini formula ni hanya boleh guna untuk 2 by 2 je. Tapi kalau kita nak buat 3 by 3 dah tak boleh guna dah. Okay. Tapi konsep masih kita boleh guna lah. Okay. Sebenarnya tajuk determinant ni, determinant tu kalau 2 by 2, yang ni lah, yang ni. Ini dia panggil determinant. Istilah dia. Dulu sekolah kita guna je. Sebenarnya determinant tu adalah yang bawah ni. Okay. Yang bawah ni. Okay. Jadi kalau nak cari determinant, simbol determinant tu adalah ada simbol modulus. Itu maksud dia determinant. Kadang-kadang soalan dia tak guna terus istilah find the determinant of the matrices. Dia tak guna ni, dia guna simbol je. Kalau guna simbol nampak je kurungan yang tegak ni, maka ini maksud dia determinant. Okay. Determinant ni sebenarnya kalau kita tengok kalau 2 by 2 sebenarnya kita hanya gunakan, kita darab diagonal je. Yang pertama kita ambil diagonal yang menghala ke kanan. So dekat sini kita nampak AD. Sebenarnya dia adalah AD. Kemudian bila dah habis, kita pergi ke sebelah kiri pula. Bila sebelah kiri, kita guna tolak. B darab C. Okay. Jadi sebenarnya formula ni datang daripada, kita ambil diagonal je. Kita ambil yang menghala ke kanan dulu, kemudian kita akan tolak menghala ke kiri. Okay. Jadi konsep ni nanti kita akan gunakan untuk 3 by 3. Okey. Kemudian jadi untuk soalan yang pertama ni, nombor 7 ni, find the determinant of the matrices yang ni, maka terus kita gunakan simbol 3, 2, 4, negative 1. Okey. Terus kita gunakan simbol ada kurungan tegak. Jadi terus kita ambil yang menghala ke kanan. Ni kalau saya ambil je yang menghala ke kanan ni, diagonal ni, maka kita akan dapat negatif 3. Kita akan dapat negatif 3. Kemudian kita akan ambil yang menghala ke kiri pula. Kalau yang menghala ke kiri ni, kita akan tolak. So kita akan ambil tolak 8. Maka kita akan dapat jawapan dia negatif 11. Okay. Jadi kita boleh gunakan macam di sekolah, tapi kita ambil di bawah je. Okay. Tapi kalau untuk soalan nombor 7B tu, soalan 7B. Sebenarnya 7B ni kita kena, memanglah kita nak cari determinant. Tetapi kita kena tahu dulu apa maksud minor, apa maksud cofactor. Ini kuliah ada belajar tak? Minor dan cofactor. Dah belajar ke belum? Dah. Dah. So tahu minor dan cofactor. Minor dan cofactor ni sebenarnya dia adalah determinant. Dia sama juga determinant. Apa kaitan di antara minor dan cofactor? Kalau cofactor, dia sebenarnya nombor dia sama dengan minor. Cuma dia beza dia ada tambah tolak. Jadi kalau kita nak cari cofactor, biasanya kita mesti cari minor dulu. Dah ada nilai minor, kemudian kita kena tengok mana yang sesuai. Kita nak ambil tambah ke nak ambil tolak. Okay? Jadi secara umumnya cofactor ni dia sama dengan nilai minor. Cuma beza dia ada tambah tolak. Jadi kita tengok dulu minor. Minor 1, 1. Kalau soalan yang pertama ni, minor 1, 1. Minor ni dia adalah sama dengan determinant. Determinant tetapi dengan syarat, kalau minor 1, 1, maksudnya kita kena cari determinant selepas kita eliminate first row and first column. First row and first column. Ingat kita gunakan roti canai. Kita kena baca row, kemudian baru kita baca column. Jadi kita eliminate first row and first column. Maka yang tinggal tu adalah 0 to 1, 1. Ini matrik ni kita dapat daripada kita eliminate first row and first column. So yang tinggal yang ni. So apa yang tinggal ni kita cari determinant macam kita cari determinant untuk 2 by 2. Kita buat cara tadi. Maksudnya kita ambil diagonal yang menghala ke kanan dulu. Mana yang menghala ke kanan ni kalau kena pada line kita darab. So 0 multiply by 1. 0.
Kemudian kita akan ambil yang mana ke kiri pula. Kita akan dapat negatif 2. So jawapan dia negatif 2. Okay? Itu maksud dia minor 1, 1. Katakan kita nak teruskan lagi. Nak cari minor 2, 3. Ingat ya, minor ni dia sama dengan nilai determinant. Tapi determinant selepas kita eliminate second row and third column. Second row and third column. Maka yang tinggal tu 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Boleh? So kita eliminate second row and third column. So yang tinggal 2, 3, 2, 1. So yang tinggal ni kita cari determinant. Maka kita akan ambil yang mahala ke kanan dulu. So kita akan dapat 2. Kemudian tolak yang mahala ke kiri pula. Bila mahala ke kiri tolak 6. So kita akan dapat negatif 4. Okay, kita dapat negatif 4. Yes. So macam itulah negatif 4. Kemudian kalau kita nak teruskan lagi, kita nak cari minor 3, 3. Sama juga, minor ni maksud dia adalah determinant. Tapi syarat dia selepas kita eliminate third row and third column. Maka yang tinggal 2, 3, 1, 0. Kemudian kita cari determinant dengan cara darab 0. Ini kita dapat tolak 3. So jawapan dia negatif 3. Seterusnya, kalau kita dah ada minor, kita nak cari cofactor. Ingat cofactor ni dia sama dengan plus minus minor. Dia sama. Okey. So dia ada 3 cara lah untuk dapatkan cofactor ni. Kalau ikut cara kuliah, kita mesti guna formula. Ni kalau kita ikut kuliah, dia mesti ada formula dia. Okey. Formula dia kalau kita nak tengok Cij, formula dia kan. Ni cara yang pertama. I tambah J minus Ij. Ini cara yang pertama. Kita menggunakan formula. Cara yang pertama. Maksudnya katakan kita nak cari C11. Maksudnya kita akan ambil negative 1. Kemudian kuasa 1 plus 1. Kemudian ambillah nilai minor yang kita kira tadi. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berdasarkan ni kamu hafal je ni. Tambah, tolak, tambah. Tolak, tambah, tolak. Tambah, tolak, tambah. Okey, maksudnya kalau katakan kita nak mencari C11. C11 tu dia berada pada first element ni. Kalau first element, nilai dia adalah tambah. Maka terus kita akan ambil cofactor, dia sama dengan minor. Ini kalau nilai dia negatif 2 lah. Okey. Jadi kamu nanti pilihlah mana kamu nak. Okey, kalau kita nak cari C11, kita nak tahu positif ke negatif. Tengok kedudukan dia, C11 kat sini. Maka kita salin je daripada jawapan M11. Iaitu negatif 2. Selesai. Okey, ini cara yang kedua lah. Kemudian katakan kita nak cari C23. Kalau kita refer pada sini, C23, kedudukan dia adalah dia berada pada second row and third column. Maksud dia yang ni lah. Negatif. Maka kita ambil lah negatif minus 23. Maka daripada negatif 4 ni dapatlah jawapan dia 4. Okey. Kemudian soalan seterusnya, kita nak cari C33. Masalahnya kita nak ambil positif ke negatif. Tengok C33 maksudnya dia berada pada third row and third column. Yang bersilang tu di sini. Nilai dia positif. Maka kita ambillah positif M33. Sama dengan negatif 3. Boleh? Jadi cofactor ni, nombor dia sama dengan minor. Cuma beza dia ada plus minus je. Okey? Jadi untuk plus minus, cara yang pertama kita gunakan formula. Baru kita tahu plus ke minus. Ataupun kalau tak nak guna formula, kita boleh hafal yang ni. Mesti bermula dengan tambah. Tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak sampai habis. Okay? So kita tengoklah kedudukan dia. C11. C11 ni kedudukan dia kat sini. Sini. Jadi kita tulislah C11 equals to positive M11. Jadi kita ambil nilai M tadi.
negatif 2. Kemudian C23, tengok kedudukan dia kat mana. Second row and third column. Yang bersilang tu di sini. Nilai dia negatif. So kita ambil lah C23, rupanya nilai dia negatif minor. So kita ambil jawapan dia. Kalau negatif 4, maka jawapan 4. Dan seterusnya. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang ketiga. Okay, cara yang ketiga, kita mudah je. Kalau katakan kita tambah 2 ni, okay, kalau kita tambah 2 ni dapat even number, maka kita akan guna tambah. Kalau odd number, kita akan guna tolak. Maksud dia, hasil tambah ni kalau katakan C11, C11 ni maksud dia 1 plus 1. Kita dapat 2. 2 tu adalah even number. Bila even number, maka ambil je minor tu positif. Positif M11. Katakan C23. C23 kalau saya tambah 2 dengan 3 tu, kita akan dapat 5. 5 tu adalah odd number. Odd number, kalau odd number, mesti ambil negatif. So, ambil lah negatif minor. Sama juga kat sini. C33. Kalau saya jumlahkan 3 ni, kita akan dapat 6. 6 tu adalah even number. Bila kita dapat je even number, maka dia akan sama dengan positif minor 33. Okay? Jadi kita ada 3 cara. Yang pertama, kalau sukakan formula, guna formula. Kalau tak nak formula, nak guna cara yang kedua. Berdasarkan ni, senarai ni. Pun boleh juga. Ataupun yang ketiga, tak payah kita nak buat ni. Tengok, dia hasil tambah dia genap ke ganjil. Kalau genap, sama dengan minor. Kalau ganjil, negatif kepada minor. Okey, macam mana? Faham ke tak faham? Faham sir. Faham sir. So ingat Faham. Minor dan cofactor ni dia sama, nombor dia sama. Kamu kena ingat tu. Cuma beza dia, kalau cofactor dia ada plus minus. Okay? So, fikirlah mana yang sesuai, mana yang kamu rasa mudah. Okay? Sebab dalam exam dia takkan tanya nak guna cara apa. Dia nak jawapannya. Okay, 9 sini, kalau kita nak cari determinant untuk 3/3, kita perlu pilih, kita nak rujuk mana. Dia kena pilih satu baris ataupun satu kolom. Boleh pilih mana-mana. Okay? Nak pilih, katakan saya nak cari determinant by first row, boleh juga. Boleh. Mana-mana boleh. Tapi saya galakkan cari row ataupun kolom yang ada zero. Supaya pengiraan kita jadi mudah. Okay, katakan saya ambil, okay, katakan saya ambil ni lah, second row. Untuk soalan 9 sini, katakan saya ambil second row. Ini rujukan kita. Jadi kalau saya nak cari determinant, kalau second row ni, kita ambil elemen dia. Elemen dia yang pertama adalah 1. Kita mesti guna cofactor. Jadi kedudukan dia adalah C, ini baris yang kedua. So 2, 1 lah. Tambah dengan second element, 0. Ini kedudukan dia adalah C22. Plus, kita punya elemen 2. Kedudukan dia adalah cofactor 2, 3. Ini yang asal. Maksud dia kalau kita nak cari determinant, kita kena ambil elemen dia. Ambil elemen tetapi kena darab dengan cofactor. Kita tak guna minor, kita guna cofactor. Okay, cofactor. Yang ini pun sama. Okay. Kemudian, biasanya kita tak kira cofactor, kita kira minor. Okay, ingat, cofactor ni kalau kita nak kaitkan dengan minor, kita kena ambil kira tambah tolak. Jadi kalau saya guna kaedah yang ketiga tadi, hasil tambah dia ganjil, maka mesti ambil negatif. Minor 2, 1. Ni kalau katakan saya nak buat juga ni. Okay. C22. Hasil tambah ni adalah genap. Bila genap, maka kekal positif 22. Okay, kita tengok kat sini pula. Kalau dekat sini pula, C23. Kita tengok kalau kita jumlahkan ni dapat 5. 5 tu adalah odd number. Bila odd number, maka kita ambil negatif. Minor 2, 3. Okay, nampak tak perbezaan dia? Kalau cofactor, formula kita memang semua tambah. Kalau cofactor, semua tambah. Tapi bila kita nak buat pengiraan, kita mesti tukar kepada minor. Minor tu adalah ada tambah, ada tolak.
Ikut. Kalau ganjil, tolak. Kalau genap, tambah. Kalau ganjil, tolak. Gitu. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Negative 1. Okey, kita carilah minor. Okey, minor to 1. Maksudnya eliminate second row and first column. Yang tinggal 3, 5, 1, 1. 3, 5, 1, 1. Okey. Yang kedua ni, patutnya kita tak payah kira sebab nilai dia 0. Nilai dia 0. Itu yang bila kita cari determinant, kalau boleh, kita cari mana ada row ataupun kolom yang 0. Okay, supaya nanti ada nombor yang kita tak payah kira. Terus kita tulis kosong ni. Kemudian kita teruskan lagi, negative 2. Minor to 3. Maksudnya determinant after eliminate second row and third column. 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. So kita akan dapat negative 1 ni nombor dia. So kita ambil yang 3 tolak 5. Yang kedua. Jadi 0. Okey, yang ini tadi 2 tolak 6. Negative 4. Okey. Kemudian kamu jumlahkan. Sepatutnya kamu akan dapat nilai dia 10. Betul tak? Nilai dia 10. Saya buat cara lain ya. Kita tengok jawapan ni sama tak? Okey, cara lain saya expand by second column. So dalam exam nanti kamu pilih, kamu kena sendiri pilih mana yang kamu rasa mudah. Okay, katakan kita expand yang ni lah. Okay, so determinant tu formula dia adalah sama dengan 3. 3 ni nombor. Kemudian kita multiply by cofactor. Kedudukan dia 1, 2. First row and second column. Tambah second element 0. Cofactor 2, 2. Tambah lagi 1, darab dengan cofactor dia. Ini adalah 3, 2. 3, 2. Betul. Jadi formula asal dia inilah formula asal dia. Kita akan ambil elemen multiply by cofactor. Semua positif. Dia tak ada campur tolak, tak ada. Untuk step pertama ni tak ada campur tolak. Cuma kalau kita nak gunakan minor, kena tukar. Ini kalau kita tambah ni ganjil, maka mesti ambil negatif. So kita apa yang tu je? 0 ni, katakan saya nak kira juga lah 0 ni. Tambah dengan 2, genap. Bila genap, kekal. Tambah 0 minus 2. Kalau nak buat dah. Kemudian yang ni ganjil. So letak negatif. Dia macam tu je. Jadi daripada cofactor, tukar kepada minor, dia akan ada tambah ataupun tolak. Okay. Sama dengan tadi, kalau 0 ni tak payah buat. Itu untungnya kalau kita pilih row ataupun kolom yang ada 0. Okay, so kita teruskan. Kita cari minor. 1, 2. Maksudnya eliminate first row and second column. Maka 1, 2, 2, 1. Kemudian ni tak payah. Negative 1. Minor 3, 2. Eliminate third row and second column. Third row and second. So 2, 5, 1, 2. Ni kena hati-hati dia ni. Okey, so kita kira lah negatif 3. So ambil ni, diagonal, main diagonal ni, darab, so 1 tolak 4. Tolak 3 lah. Okey, kemudian kita ambil 4 tolak 5. Maka kita akan dapat 9 tambah 1. Sama dengan jawapan tadi. Okey. Jadi sebenarnya determinant ni, kita pilih suka hati kita. Nak ambil baris yang mana, pilih satu je. Atau nak pilih kolom yang mana, pilih satu je. Jawapan dia sama. Ingat nombor 7 ni kalau nak cari determinant, katakan kaedah penulisan ni, katakan soalan tu dia bagi terus matrix. Maka kita kena, selonnya kamu kena buat macam ni. Let matrix A equals to. Sebab soalan dia tak bagi tahu tu matrix apa tu. Jadi kalau ikutkan kaedah, kamu kena letak let dulu. Okay. Simbol matrix sama ada gunakan yang tegak ni ataupun yang lengkung macam saya ni. Pilih salah satu. Okey, katakan saya nak cari determinant. Okey, ingat determinant ni kita pilih satu row ataupun kolom yang ada 0. Pilihlah mana-mana. Okey, katakan saya nak pilih yang ni pun.
Saya nak pilih yang ni. Mana-mana je. Katakan saya pilih second row. So, apa yang kita buat, kita akan ambil 0, cofactor kedudukan dia 2, 1. Sebab dia berada pada second row and first column. So, 2, 1 lah. So, tambah lagi, tambah. Nilai dia nanti 1. Cofactor 2, 2. Kedudukan dia second row and second column. Kemudian kita tambah lagi. Tambah lagi dengan elemen yang kedua. Cofactor dia second row and third column. Okay, ini kita punya formula yang asal. Kalau kita nak guna minor, kita ambil kira. Kalau 2, 1, jumlah dia 3. 3 tu ganjil, letak negative 0. Minor 2, 1. Kemudian C22, ini genap. Genap maksud dia kekal. Tambah 1 minor 2, 2. Kemudian kita tengok sini. Ini adalah ganjil, maka kita boleh ambil negatif. Kan? Daripada cofactor, bila tukar kepada minor, dia akan ada campur atau tolak. Okay, sama juga disebabkan kita pilih ni ada row yang 0, so depan ni tak payah kira. Jadi kita kira yang ni je. Okay. So kita ambil lah negatif 1 minor 2, 2. Kita eliminate. Mana kita punya ni kan? Eliminate 2, 2. Maksud dia eliminate second row and second column. So 2, 0, 1, negative 3. 2, 0, 1, negative 3. Teruskan lagi, negative 2. Minor 2, 3. Eliminate second row and third column. 2, 3, 1, 0. 2, 3, 1, 0. Okay. So negative 1. Ni kita cari determinant. So negative 6. Subtract to 0. So dapatlah negative 6. Kemudian kita teruskan lagi. This one 0. Subtract to 3. So negative 3. So kita akan dapat, ini dapat 6 tambah 6. So jawapan ni 12. Okay. So pilihlah mana-mana yang kamu rasa mudah. Okay. Kalau katakan nak pilih third row pun boleh. Proses, nanti jawapan dia akan sama. Okay, macam mana setakat ni? Okey, sir. Okey, sir, Okay. faham. Faham. Okay. Bos. Jadi nak cari determinant, pilih satu je. Satu baris atau satu kolom. Formula asal mesti guna cofactor. Formula asal dia. Cuma bila kita buat pengiraan, tukar kepada minor. Okey, jadi kalau kita nak kira matrik D, tapi syarat dia adalah A minus BC transpose. Jadi step yang pertama, kita dapatkan dulu BC dulu. Step yang pertama, dapatkan BC dulu. B darab C. Maknanya matriks B kita adalah 1, negatif 1, negatif 1, 0, 2, negatif 1. Multiply by C. C kita adalah 2, negatif 1, 0, 3, 0, negatif 1. Okey. Biasanya kalau soalan exam ni, semua matrik yang dia bagi itu mesti boleh darab. Biasanya boleh darab lah. Kalau kita nak check boleh darab, betul ke boleh darab ni? Kita tengok ya, dari segi order dia, ni matrik ni adalah 3 by 2. Ingat ya, kita gunakan roti canai. Row dulu baru kolom. Row ni maksud dia yang horizontal. Kolom ni maksud dia yang tegak. So kita ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 row. 3. Kemudian kita ada 2. Yang ni pula order dia adalah 2 by 3. 2 by 3. Maksudnya kita ada 2 baris, kita ada 3 columns. Kan? Kita nak check, boleh darab ke tak boleh darab? Pastikan yang ini mesti bersambung. Maksudnya nombor dia mesti sama. Kalau sini 2, sini 3 tak boleh darab. Kalau sini 2, sini 1 tak boleh darab. Dia mesti sama. Okay? Syarat dia mesti sama tengah-tengah ni. Kalau sama, maka kalau kita nak ramalkan jawapan dia apa? Bila kita cancel yang sama ni, jawapan dia 3 darab 3. Maksudnya matrik dia, jawapan dia mesti 3 by 3. Jawapan dia. Itu kalau kita nak ramalkan jawapan dia. Bentuk apa? Okay? Okay, cuba kita darab ini. Kalau kita darab, ingat ni, bila kita darab, kita mesti guna row by column. Row by column. Maksudnya bila kita darab, okay.
kita kena darab dulu, kita kena ambil row dulu. Ingat kalau kita nak buat multiply A multiply by B ni, dua matrix kalau nak darab, yang A ni untuk matrix yang pertama ni kita baca row. Matrix yang pertama ni yang kita guna hanya row je. Matrix yang kedua kita mesti guna kolom. Ingat ini kalau kita darab, peraturan darab, first matrix yang pertama tu kita mesti ambil row. Kita baca row. First row, second row, third row. Tapi kalau matrix yang kedua, kita mesti rujuk kepada kolom. Okay. Jadi kalau kita darab, kita mesti darab macam ni. Ya, ataupun kita nampak macam ni kan. Dia mesti bentuk macam ni. Ini maksudnya matrix yang pertama. Ini adalah matrix yang kedua. Okey, so kita darab. Kita akan mulakan dengan first row dulu. Cara nak darab. Okey, kita ambil. Cara darab. Kita tak boleh ambil 1 darab 2, 1 darab 3, tak boleh. Setiap nombor ni dia mesti ada pasangan dia. Satu pasangan dia mesti dengan 2. Nanti satu pasangan dia mesti dengan 3. Kena ingat tu. Setiap nombor tu dia ada pasangan. Dia tak boleh nombor yang sama diulang banyak kali. 1 darab nanti 1, 1 darab 0, 1 darab 0, tak ada. Setiap nombor ni dia ada pasangan dia. So 1 darab 2. So dapat 2. Kemudian negatif 1 darab 3. Negatif 3. So kita jumlahkan. Ini untuk first element. Okey. Kemudian bila dah habis, kita jangan terus ke second row. Selagi kolom ni tak habis, dia mesti teruskan dengan first column, first row ni. Okey. Jadi ini dah habis, kita teruskan lagi. Teruskan lagi untuk second column. Kan? Untuk second column yang ni lah. Second column. Jadi kita akan ulang balik. Kalau yang ni maksudnya 1 darab negatif 1. So dapat negatif 1. Negatif 1 pasangan dia adalah 0. Okay. 0. Ingat kalau yang ni maksudnya 1 dengan negatif 1. Negatif 1 dengan 0. Habis. Bila dah habis, jangan pindah lagi ke second row. Selagi tak settle kolom ni, kita mesti darab sampai ke hujung. Sekarang kita berada di hujung ni. Okey, kita ulang balik. 1 pasangan dia 0. Negatif 1 pasangan dia negatif 1. Okey. So kita akan ambil. So yang pertama 0. Kemudian negatif 1 darab negatif 1. 1. Dah selesai. Okey, bila dah habis, barulah kita pindah kepada second row. Okey ke ni? Faham ke tak faham? Saya faham. Faham. Faham Tak faham kau tanya, nanti saya ulang balik. Tak ada masalah. Okey, sekarang kita bergerak kepada second row. Ingat dia punya peraturan dia, kalau darab 2 matrix, matrix yang pertama mesti guna row. Matrix yang kedua mesti guna kolom. Jangan terbalik. Itu dia punya peraturan. Okey, kita gerak lagi sini. So saya bergerak dulu dengan yang di sini. Okey, yang ni Kita gerak ni. So negatif 1 pasangan dia dengan 2. 0 pasangan dia dengan 3. So kita ambil negatif 2 tambah 0. Selesai. Kemudian bila dah habis, jangan pindah ke third row. Sebab kita belum habis lagi. Kita pindah ke sini pula. Second column. So ingat dia punya pasangan dia negatif 1 dengan negatif 1. 0 dengan 0. Okay. So saya isi ni. So 1 plus 0. Okey, kemudian jangan bergerak ke row 3 sebab kita baru kolom yang kedua. Habiskan sampai ke hujung. Kalau ke hujung ni, ke sini, kalau ke hujung ni, so negatif 1 dengan 0. 0 dengan negatif 1. Maknanya 0 tambah 0 ni. Dah selesai. Bila dah kita darab sampai ke hujung, barulah kita pindah semula ke ni, third row ni. Yes, barulah kita pindah ke sini. Ulang balik. Jadi kalau kita nak bergerak dari sini, kita darab ni dulu. So 2 dengan 2. Negatif 1 dengan 3. Jangan pergi tukar tempat lain. Okay. So 2 kali 2, 4. Kemudian negatif 1 darab 3. Negatif 3. Okey, settle. Kemudian kita pergi ke sini pula.
So ingat ya, dua pasangan dia mesti negatif 1. Negatif 1 pasangan dia mesti 0. Jangan pergi bertukar. Jangan ambil 2 darab negatif 1, 2 darab 0, tak boleh. Setiap nombor ni ada pasangan dia. So kita darab 2 darab negatif 1, negatif 2. Negatif 2. Negatif 1 darab 0. Okey, selesai. Kemudian kita teruskan kolom yang terakhir ni. So 2 dengan 0. 0. Negatif 1 multiply by negatif 1. Positif 1. Okey. Kemudian kita jumlahkanlah. Ini kalau kita jumlahkan, kita akan dapat jawapan akhir dia negatif 1, negatif 1, 1, negatif 2, 1, 0, 1, negatif 2, 1. Ini jawapan untuk yang ni. Untuk yang ni untuk yang ni. Ini baru BC ni. Okay, negatif 1, okay, betul-betul. So macam tu lah. Okey, bila dah siap, barulah kita jawab soalan. D ni adalah matrix A. Okey, matrix A kita ni adalah salin lah ni. So kita ambil negatif 1, 0, negatif 2. 2, 1, 0. Negatif 1, 1, 0. Okey, selesai. Subtract tu. Okey, untuk yang ni saya buat terus transpose. Tadi kita dah ada BC ni. Ini adalah BC. BC BC. Tetapi kita nak masuk dalam equation ni, dia mesti transpose. Transpose tu maksud dia, first row ni dia akan bertukar jadi first column. First row ni, kita susun dengan cara macam ni. Negatif 1, negatif 1, 1. Ni, kita baca first row, tapi pindahkan dalam bentuk first column. Kita baca second row, negatif 2, 1, 0. So, negatif 2, 1, 0. Third row, tukar kepada third column. Yes. Betul kan? Kemudian kamu kiralah. Okay. Dan masa kita nak kira operasi tolak ni, mesti pastikan kedudukan yang sama. Ini pasangan dia mesti sini. Sebab tempat yang sama. Kalau nak ambil yang ni, boleh jumlahkan dengan yang ni. Okay. Pastikan tempat yang sama. Okay. Nanti kamu jumlahkan lah. Bila kamu jumlahkan, kita akan dapat jawapan. Okey, sepatutnya nanti kamu kira lah saya bagi jawapan je. Jawapan dia adalah 0, 2, negative 3, kemudian 3, 0, 2. Ni jawapan akhir dia. Negative 2, 1, negative 1. Okey, macam tu. Selesai. Sekarang ni, kita tengok soalan ni. Dia dah bagi dah determinan dia 77. Kemudian evaluate the following using the properties of determinant. Ini betul kan ni? NANT tertinggal. NANT. Okey, daripada sini soalan yang pertama. Kita ubah supaya kita tengok apa kaitan yang ni dengan yang atas. 214 disusun dengan cara macam transpose. Betul tak? 214 dia bagi 214. Okey, settle. 5 negatif 1, 3. 5 negatif 1, 3. Ya, betul. 756. 756. Betul? Kan? Maknanya, kita nampak dia macam transpose. Maksud dia, soalan kita ni 2, 5, 7. 1 negatif 1, 5. 4, 3, 6. 4, 3, 6. Kalau saya buat dalam bentuk transpose, kalau saya buat dalam bentuk transpose ni, kalau kita ubah dalam bentuk transpose 2, ni saya tulis ni 2, dia akan pindah dalam bentuk kolom. So 2, 5, 7. Yang ini pun sama, 1, negative 1, 5. 4, 3, 6. Okay. Dan kalau kita compare kan dengan maklumat soalan, sebenarnya dia sama dengan ni. Maka terus kita dapat nilai dia 77. Sebab properties kita bagi tahu kalau matrix kita yang ni dia sama dengan determinan untuk transpose. Sama. Okey. Jadi macam itulah. Okey tak? Dah rasa ni?
Okey. Jadi kamu kena perhatikan lah, kena perhatikan macam mana kita nak gunakan properties. Okey, settle. Okey, kemudian soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Dia dah jadi macam ni. Kita tengok 257. 257. Oh, sama juga. Dia macam transpose juga. 257. Kemudian yang di bawah ni akan jadi 436. Sama. Dia macam transpose juga. Okay, dia macam transpose. Jadi, kalau kita nak ubah, okay, ini katakan saya, okay, betul lah. Saya ubah dulu ya. Saya ubah dulu. Ini sebenarnya 257. 1 tambah 4. Nanti 1 tambah 10. 5 tambah. Ini janganlah kamu pergi jumlah kau pula. Ini macam 19. Ini macam 9. Kalau kita buat cara tu nanti tak nampaklah pattern dia. Okey. Yang pertama saya buat transpose dulu. Kalau saya buat transpose, dia dah jadi seperti 257. So yang ni akan jadi 1 tambah 4. Ini nanti 1 tambah 10. Ini saya buat transpose. Kita nak tengok apa kaitan dengan yang asal. Ini 4, 3, 6. Yes. Bentuk yang ni dia hampir sama dengan maklumat soalan. Cuma dia berbeza dengan yang ni. Second column ni yang beza ni. Ini kita kena fikirkan macam mana dia berubah tu. Kena tengok cara dia berubah. 1 tambah 4. 1 tambah 4. Kan? 1 tambah 4. 1 tambah 4. Bagaimana cara 1 tambah 4? First row. Okey. Ini kita akan dapat 1 tambah 4. 1 tambah 4. Maksud dia macam tambah tu tak? Ya ke? 1 tambah 4. Kemudian nanti 1 tambah 10. Macam mana tu? Nanti 1 tambah 10. Kemudian kita tengok pattern ni 5. Dia sepatutnya kita punya yang asal 1 nanti 1 5. Kita tengok 1 nanti 1 5. Maksud dia saya boleh tulis formula dia. C2 ni berubah. Saya ambil C2 ni berubah. Dia berubah maksud dia merujuk kepada yang sini. Ni. Dia berubah dengan cara. Itu kita kena fikirkan. Yang ini macam dia ambil yang asal C1 ni, yang asal ni. Bukan C1 ni, C2. Ni C2 star. Saya buat C2 star ni maksud dia ni, yang baru ni datang daripada mana? Dia datang daripada C2. Betul C2. 1 tolak 1 5. Betul. Ini adalah maklumat C2. Kemudian dia kena tambah berapa tu? Mana datang 4 tu? Mana datang 4? Kalau nak ambil jiran sebelah, okeylah yang pertama betul lah. Tapi bila kat sini dah lain. Dia dah dapat 10. Mana datang 4, mana datang 10, mana datang 14? Mana datang? C1. Daripada C1 kan? Maknanya, tapi dia buat 2 kali C1. Betul tak? Kita check daripada satu ni. Katakan saya check daripada first row ni. Kalau kita check daripada first row. Kalau first row, C1 kita 2. C1 kita 2 kan? Maka kita ambil lah 2. C1 kita 2 C1 2. Maka kita ambil C2 asalnya adalah 1. So saya ambil 1 tambah 2 kali C1. Betul lah. 1 tambah 2 kali C1. Betul 4. Okey, katakan kita check untuk second row pula. Untuk second row ni maksud dia C1 kita 5. C1 kita 5. So 5 darab 2 betul 10. 10. Kemudian tambah dengan C2. Tambah dengan C2. Nanti 1. Boleh? Katakan kita tak yakin. Tengok yang baris yang ketiga pula. Betul tak dia menggunakan formula ni? Baris yang ketiga, kalau kita rujuk sini kan, C2 kita adalah 5.
So betul 5. Tambah dengan 2 kali C1. C1 kita 7. Betul 14. Maka determinan kita yang tengah ni dia berubah dengan cara ni. Kita ada dalam properties, kalau determinan ni kita ubah elemen dia dengan cara gabungan 2 baris, macam ni lah. Gabungan 2 baris, maka determinan dia tak berubah. Okay. Maka terus jawapan dia adalah 77. Faham ni? Sebab kita ada properties, ini kalau tengok nota kuliah, kamu tengok dalam properties tu, tengok ada tak yang diterangkan gabungan 2 baris. Gabungan 2 baris sama ada darab ke, tolak ke, kan. Macam ni kita dapat macam ni. Maka kita punya determinan tak berubah. So jawapan dia kekal 77. Faham ke ni? Faham ke tak faham? Faham. Faham? Kamu nampak je kalau gabungan 2 baris, tak kisahlah kita dapat formula C2 tolak 2 C1, C2 tolak 3 C1, dapat je formula yang macam ni, gabungan 2 baris, maka determinan dia tak berubah. Itu kamu tengok balik nota kuliah, kalau jumpa keadaan ni memang determinan tak berubah. Yang berubah kalau kita jumpa macam ni. Katakan saya ada soalan. Okey. 8, 4, 16. 5 negatif 1, 3. Ini rekaan semata-mata. Kamu jangan pergi cari pula mana soalan ni. Okey, macam ni kan. 8, 4, 16. Kita tengok untuk baris yang pertama ni, yang ni macam kita boleh faktor. Macam saya boleh keluarkan 4. Kalau kita boleh keluarkan 4, maka saya boleh keluarkan 4, maka first row ni dia dah berubah. Dia akan jadi 2, 1, 4. Dia dah berubah kan? Yang ni kekal. 5 negatif 1, 3, 7, 5, 6. Kalau berlaku macam ni, maksud dia kita dah ada satu constant kat depan. Maka determinan dia akan berubah. Dia akan darab dengan constant yang kat luar. Okey? Dia kalau darab, determinan akan berubah. Tapi kalau kita buat gabungan 2 baris atau kolom, determinan tak berubah.